Salam sejahtera dan salam saudaraku sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan Utama Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tumpuan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib berlangsung meriah di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak Kuching pada Sabtu. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amma Jumaani Tun Tuanku Bujang. Majlis berlangsung meriah dengan disertai masyarakat pelbagai kaum, agama dan latar belakang bermula jam 10.30 pagi hingga 5 petang. Terdahulu Tun Pehin Sri Abdul Taib serta Toh Puan Datuk Patinggi Ragat telah menyampaikan duit raya kepada pengunjung kanak-kanak, orang kurang upaya OKU dan juga warga emas. Dalam pada itu, para pengunjung yang hadir turut dihidangkan dengan pelbagai juadah raya, antaranya nasi himpit, ketupat, lemang, rendang, sate dan lain-lain. Laporan seterusnya, pengoperasian syarikat penerbangan butik milik Sarawak pada masa depan akan memfokuskan penyediaan kemudahan penerbangan kepada rakyat tempatan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Openg berkata, syarikat itu akan mengupdatasikan modul perniagaan baru yang diwujudkan oleh beliau sendiri dengan ia tidak akan tertumpu kepada keuntungan. Menurutnya, syarikat penerbangan butik tersebut akan dikenalikan di bawah syarikat Hornby Skyway sebagai teras utama. We hope that this business model will allow us to run the airline, then we cover the overhead because we are not profit motivated. The question is you have to intervene the market. The market at the moment is higher wire. They just raise the fare. Right. So you have to stabilize the fare. So we have to intervene the market. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2023 Premier Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari menjelaskan penubuhan syarikat tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih menyeluruh terutamanya buat industri pelancongan. Tapi kita fokus dengan untung. If you can cover the overhead, just enough. After all, the people will benefit will be the tourism players, kedai kopi, penalayan, kek lapis. All these people will benefit. So in other words, when you calculate the return, it's not only on the airline, but the whole spectrum in the tourism industry. Dan orang kampung pun dapat benefit. Sementara itu, beliau menjangkakan bahawa syarikat penerbangan butik itu akan dapat beroperasi dalam tempoh masa kurang daripada 3 tahun. Terdahulu ketika ditemui dalam majlis sama Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amma Wang Tengah Ali Hassan berkata, sebuah syarikat asing akan menjalankan satu kajian bagi meneliti kebolehlaksanaan pembangunan loji pengeluaran magnesium di Bintulu. Menurutnya, pelabur tersebut telah mengadakan perjumpaan bersama dengannya serta menyatakan minat mendalam untuk melabur dalam infrastruktur berkenaan kerana terdapat tenaga hijau yang amat banyak di negeri ini. So we welcome this investment, but of course it must be of a high technology and it must be environmentally friendly. Difahamkan syarikat dari Australia itu memilih Bintulu untuk pembangunan loji yang akan mengeluarkan magnesium sebanyak 100,000 tan setahun. Dalam pada itu, Datuk Amma Wang Tengah menasihati warga awam agar terus berwaspada dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Hari Raya ini agak meriah untuk kita merapatkan hubungan di antara satu dengan yang lain. Dan juga harus berwaspada, berhati-hati sebab COVID-19 kita tak mahu ia merebak. Semoga Hari Raya ini akan mengukuhkan lagi hubungan di antara kita sama. Paparan seterusnya, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bersiap siaga memobilisasikan jentera sedia ada dalam menghadapi musim panas yang dijangka berlarutan sehingga Jun depan.
Timbalan Premier Sarawak merangkap pengurusi JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata setiap agensi termasuk Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat bahagian yang turut merangkumi pejabat residen dan pejabat daerah telah dinasihati agar sentiasa bersedia bagi mengurangkan impak cuaca panas terhadap rakyat. Kita ada NREB yang mengawal memberi arahan bahawa tidak ada pembakaran terbuka dan mereka akan mengawasi untuk menentukan mana-mana kebakaran terbuka berlaku akan diambil tindakan. Begitu juga Jabatan Alam Sekitar akan menguatkuasakan undang-undang masing-masing. They are forecasting it may end until it may go well into June. So we are also ready, getting our Jabatan Kebajikan untuk get ready to prepare themselves to supply water kepada tempat-tempat yang kemungkinan tidak ada bakalan air. It happened during a very dry weather. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2023 Premier Sarawak di BCCK pada Sabtu. Dato' Ahmad Douglas Ugat turut memberitahu tumpuan diberikan terhadap kawasan yang sentiasa menghadapi kejadian kebakaran semasa musim kemarau. Jelasnya ia termasuk Baram di Miri yang mempunyai kawasan gambut yang luas. Oleh itu, katanya, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin akan mengadakan satu mesyuarat di Miri pada Ahad dengan tujuan memastikan setiap fasiliti di situ sedia digunakan sekiranya diperlukan nanti. Beliau turut menyeru agar warga Sarawak terus mengelakkan daripada melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ke perkembangan berikutnya, jajaran lebuh raya Penbonyo LPB bagi Bukit Bengunan dan Lambir akan direka bentuk semula berdasarkan keperluan lokasi masing-masing. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi memberitahu kawasan berbukit di jajaran Bukit Bengunan serta tanah lembut di jajaran Lambir menyebabkan kedua-dua lokasi memerlukan reka bentuk yang berlainan. 400 tetapi ada jajaran di Lambir yang perlu kerja untuk sebab masalah permuka bumi tanah lembut. Jadi kita akan buat secara desain yang berlainan. Tidak. Bukit Bengunan itu bukit kita kena ukurkan dia dan lepas tu kita gunakan rockfill yang itu menggunakan benteng yang kuat supaya tanah itu jalan yang tinggi tidak runtuh. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2023 Premier Sarawak di BCCK pada Sabtu. Ahli Parlimen Kapit itu menambah LPB Fasa 1 kini mencapai tahap kemajuan sebanyak 94% dengan fokus pada masa ini adalah untuk menyiapkan keseluruhan pembinaan jajaran tersebut termasuk menerusi projek Red Line. Beliau mengulas lanjut projek Red Line merupakan inisiatif Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya untuk menaik taraf infrastruktur jalan sama ada dari segi membaik pulih ataupun membina semula infrastruktur tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri TYT Sarawak yang berlangsung meriah di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak Kuching pada Sabtu. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.